Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Kita akan teruskan perbincangan dalam tajuk baru iaitu Natural Heat Convection. So basically kita akan cover 4 subtopik untuk tajuk Natural Heat Convection. Yang pertama adalah konsep asas. So seperti biasa saya akan bincangkan dulu tentang konsep asas yang ada dalam Natural Heat Convection. Kemudian kita akan berbincang tentang Grashof number. Okay, Grashof number ni ini adalah pertama kali diperkenalkan dalam BDA 30603 dalam tajuk Heat Convection, dan Grashof number memang khusus aplikasinya hanya dalam Natural Heat Convection. Kemudian kita akan bincang tentang Nusselt number. Seperti biasa, Nusselt number ni bertujuan untuk mengenal pasti nilai H, dan kemudian kita akan gunakan untuk cari nilai Q. Okey, dan seterusnya kita ada yang terakhir, subtopiknya adalah combine case. Okey, combine case between natural dan force. Maknanya natural dan force convection wujud secara serentak. Okey, so ini adalah 4 subtopik yang kita akan bincangkan dalam natural heat convection. Kita teruskan sekarang ni perbincangan kita kepada konsep asas. So sebelum kita pergi ke konsep asas, ingat kita masih lagi berbincang tentang heat convection. So apa syarat-syarat utama heat convection? So syarat utama untuk heat convection, yang pertama mesti ada perbezaan suhu. Perbezaan suhu antara apa? Antara permukaan dan bendalih. Bendalih boleh jadi udara, boleh jadi liquid. Okey. Yang kedua, apa pula syarat dia? Syarat utama yang kedua adalah dia mestilah moving fluid. Okey. Maknanya bendalih mesti bergerak. So ini dua syarat utama yang kita akan pegang sampai bila-bila untuk heat convection. Dua ni mesti wujud secara serentak. Kalau ada perbezaan suhu tapi tak ada moving fluid, itu bukan convection. Kalau ada moving fluid tak ada perbezaan suhu, itu bukan heat convection. Okay, so sekarang kita tengok dua perkara ini dalam konteks natural convection. Natural convection ni basically adalah aplikasi dia amat meluas dalam kehidupan kita seharian. Contoh, kalaulah kita ada telur rebus. Contoh, awak rebus telur. Kita rebuslah telur. Dah habis rebus, kita ambil telur, kita letak kat atas meja. Okey, kita letak kat atas meja. Okey, so telur ni sekarang ni mempunyai suhu yang lebih tinggi daripada persekitaran. Let's say T1, dan kita ada persekitaran pada T2. So apa yang akan berlaku? Ada perbezaan suhu, maknanya sekarang ni secara asasnya kita tahu delta T wujud, okey, di antara permukaan dan udara. Selesai. Satu syarat pertama kita dah selesai. Okey. So syarat kedua, apa pula moving fluid? Kat mana moving fluid? Ini yang kita kena tengok. So apa yang akan berlaku bila telur yang panas ni tadi diletakkan dalam satu persekitaran yang mempunyai suhu yang lebih rendah? So first kali apa yang berlaku, permukaan telur yang panas ni tadi akan mula memanaskan adjacent air ataupun udara-udara yang berada berhampiran dengan telur ni. Okey. So akan berlaku pemindahan haba daripada permukaan. Okey, kita cuba tulis kronologi dia. Yang pertama, apa yang akan berlaku? Okey, akan berlaku heat transfer. Okey, dari kulit telur, okey, ke
udara. Okey, udara berhampiran. Okey, dia tak berpindah sampai ke kawasan lain, dia hanya berpindah dalam kawasan yang berhampiran ni. So bila udara berhampiran ni mendapat haba, apa yang akan berlaku? Udara berhampiran akan mengalami peningkatan suhu ataupun T. So disebabkan udara ni secara sifatnya, perbezaan suhu ni, peningkatan suhu ni akan menyebabkan perubahan lain pada properties. So maka peningkatan suhu ini suhu tadi, ataupun dalam kes kita tulis T, saya kekalkan T supaya tak keliru, akan berlaku penurunan rho. So ini adalah sekuen yang berlaku. So apabila rho rendah, maka akan berlaku pergerakan udara disebabkan oleh delta rho. Kita tengok balik satu-satu. Saya cuba copy dulu yang ini. Saya cuba copy ni sekejap. Cut. Sekejap saya paste. Paste kat sini. Jom kita tengok. Mula-mula sekali apa yang akan berlaku? Mula-mula sekali yang akan berlaku ialah heat transfer akan berlaku dari kulit telur ke udara berhampiran. Ini apa yang akan berlaku. So udara di sekitar kulit telur ni tadi akan dipanaskan. Kemudian udara yang berhampiran ni tadi akan mengalami peningkatan suhu. So T2 yang asalnya semua udara sekeliling ni miliki, takkan lagi sama lagi dengan udara yang berhampiran ni, sebab udara yang berhampiran telah mula menerima haba. So udara yang dalam berhampiran ni akan mula mengalami peningkatan suhu disebabkan properties of fluid ataupun properties of the gas, dalam kes ni adalah air ni, berubah terhadap suhu. Maka dalam masa yang sama akan berlaku penurunan ketumpatan. Peningkatan suhu ni akan menyebabkan berlakunya penurunan ketumpatan. So maknanya udara yang tadi yang telah dipanaskan di dalam ni, dalam kawasan ni, dalam kawasan ni akan mempunyai ketumpatan yang lebih rendah berbanding dengan udara-udara di dalam sekitar yang lain. Maknanya udara sekitar ni masih lagi pada ketumpatan yang asal. Tapi udara-udara yang berhampiran dengan telur ni akan mengalami perubahan ketumpatan, di mana ketumpatannya akan lebih rendah daripada udara-udara lain. Ceritanya. So apa yang berlaku selepas itu? Selepas itu maka berlakulah pergerakan udara disebabkan oleh perbezaan density. Disebabkan sekarang ni density udara di bahagian berhampiran kulit telur ni lebih rendah, maka udara-udara ni tadi akan travel ke atas. Dia akan bergerak ke atas. So untuk mencapai keseimbangan dari segi tekanan. So bila udara-udara ni bergerak ke atas, so apa yang akan berlaku? So udara-udara yang sejuk ni tadi akan pula memenuhi ruang ni.
Okay, udara yang sejuk ni pula yang akan memenuhi ruang ni. So dia akan berlaku cycle demi cycle sehinggalah T1 sama dengan T2. Bermakna pergerakan udara ni tadilah yang trigger syarat kedua yang kita perlukan, iaitu moving fluid. So moving fluid yang kita tengah bincangkan ni berlaku secara natural disebabkan oleh perbezaan delta P of the air. Okay, untuk makluman dalam tajuk kita BDA 303 kita akan kongsi the fluid is specifically kita akan discuss hanya untuk udara instead of cecair. Maksud kita tak bincang sangat natural convection dalam air, dalam air laut ke, salt water ke, dalam fresh water ke. Most of the time kita akan bincang natural convection dalam air. Okay, air. Okay, so itu dulu untuk bahagian pertama ni. Kita akan sambung lagi konsep asas ni. Ada lagi satu perkara yang perlu kita bincangkan dalam konsep asas yang kita akan sambung dalam video akan datang. Okay.